Definisi logik. Ia berasal dari perkataan Greek iaitu logos dan perkataan Latin iaitu legin yang membawa maksud kepada perbualan, pertuturan, ucapan dan juga wacana. Dalam bahasa Arab pula disebut sebagai mantik yang bermaksud lafaz atau kalam. Cara pemikiran yang kerap dan gemar digunakan dalam merancang sesuatu perkara. Cara mempelajari prinsip-prinsip yang digunakan untuk membezakan betul atau salah sesuatu hujah. Ia juga memberi maksud sebagai proses mencari maklumat, ilmu atau data atau fakta mengenai kebenaran sesuatu perkara. Tokoh falsafah. Tokoh falsafah yang kami pilih ialah Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir pada 450 Hijriah atau tahun 1058 Masihi. Beliau lahir di kota Tus iaitu kota berdekatan Mashhad di Khurasan. Al-Ghazali pula diambil sebagai dari kata Ghazala. Menurutnya, falsafah logik mengandungi paling sedikit sahaja kesalahan berbanding pengetahuan filsafat atau falsafah yang lain. Tertulis dalam bukunya yang berjudul Al-Mutashaffa fil Ilmi Al-Ushul mengatakan, barang siapa yang tidak menguasai logik, maka pengetahuannya tidak dapat dipercayai sama sekali. Logik pula dianggap sebagai mukadimah bagi seluruh ilmu. Beliau telah menulis beberapa buku berdasarkan logik iaitu Maqasid Al-Falsafah, Miyal Al-Ilm, Mihad Al-Nazar fil Al-Mantiq, Al-Qistas Al-Mustaqim dan Al-Mutashaffa fil Al-Ilm Ushul. Seterusnya saya akan memberikan ruang kepada saudara Afham untuk meneruskan pembentangan ciri-ciri falsafah. Terima kasih kepada saudari Aisyah. Untuk menyambung isi seterusnya adalah ciri-ciri falsafah. Cabang falsafah logik berkaitan dengan penakulan manusia. Dalam penakulan tersebut, manusia menggunakan rasional bagi sesuatu perkara, kejadian atau tindakan. Walaupun akal fikiran manusia terbatas, berdasarkan pertimbangan logik membolehkan seseorang itu bertindak dengan alasan yang boleh diterima dan tidaklah bertindak sesuka hati. Penakulan manusia boleh jadi secara logik induktif dan logik deduktif. Logik induktif bermaksud apabila seseorang itu membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan beberapa contoh atau kejadian khusus. Logik deduktif bermaksud apabila sesuatu kesimpulan atau generalisasi digunakan dalam perkara atau situasi khusus. Isian seterusnya adalah kumpulan yang terpengaruh. Kedatangan falsafah ke dunia Islam telah disambut baik oleh tokoh-tokoh pemikir awal Islam yang berkecimpung dalam bidang falsafah seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina dan juga Ibn Rushd. Golongan yang digelar sebagai tokoh-tokoh falsafah mantik dan ketuhanan ini telah memainkan peranan yang besar dalam mengembangkan ilmu-ilmu falsafah di dunia Islam, sama ada di Timur Islam ataupun di Barat Andalus. Ulasan-ulasan tentang falsafah Greek termasuk mantik Aristotle yang terkandung dalam kitabnya yang terkenal, Organon, serta penghantar Isahuji yang ditulis oleh Porphyry banyak dibuat oleh mereka. Walau bagaimanapun, disiplin tersebut kurang diminati oleh sebahagian besar dari kalangan ulama Islam yang terkeluar daripada kategori ahli falsafah. Ini kerana ia dianggap oleh sebahagian mereka sebagai disiplin asing yang tidak perlu didekati oleh umat Islam. Terdapat juga fatwa-fatwa yang mengharamkan umat Islam mendekatinya. Dalam kurun keempat Hijrah, muncul satu kumpulan rahsia yang menamakan kumpulan mereka Rerika sebagai Ikhwan Al-Safa wal Khula Al-Wafa. Kumpulan yang dipercayai muncul di Basrah, kemudiannya berkembang ke Baghdad, Damsyik, Kahirah dan lain-lain tempat ini telah banyak terpengaruh dengan falsafah dan mantik Greek dalam pemikiran mereka. Mereka telah menulis berbagai risalah dalam bidang falsafah termasuk mantik. Adalah jelas sekali bahawa tokoh-tokoh falsafah Islam sesuai dengan geloran yang diberikan kepadanya banyak menggunakan pendekatan falsafah dalam bidang-bidang kajian mereka. Aliran mazhab Al-Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah adalah dua contoh aliran mazhab yang jelas menggunakan pendekatan ini dalam menegak
dan mengetengahkan pandangan dan pemikiran mereka dalam masyarakat Islam di zaman mereka. Mereka lah yang sebenarnya yang berperanan utama mengetengahkan metodologi falsafah dalam membincangkan persoalan akidah Islam. Aliran mazhab Al-Mu'tazilah adalah satu aliran mazhab yang menjadi akal sebagai undang-undang atau konstitusi asas perbahasan mereka. Lantaran itu, tidak hairanlah kalau aliran ini menggunakan pendekatan falsafah dalam membincangkan persoalan akidah Islam. Ini kerana pemikiran falsafah adalah berasaskan kepada kemampuan akal manusia dan menganggapi sesuatu perkara. Mereka banyak menggunakan pendekatan akal dan mantik dalam pelbagai urusan agama dan keduniaan mereka. Untuk yang seterusnya, saya akan serah kepada saudara Zuhairi. Okey, seterusnya saya akan bercakap mengenai amalan falsafah. Okey. Menurut Barnes, perkara yang bersifat metafizik tidak boleh dibuktikan dengan logik dan matematik. Secara umumnya adalah tertolak. Okay. Perkara yang bersifat metafizik ini tidak dapat dibuktikan kesahihannya secara praktikal. Okay. Ketika melihat sesuatu kenyataan, mereka tidak membuat sesuatu keputusan itu atau andaian dengan menerima salah satu ataupun menolak salah satu. Okay. Argument ialah intipati logik barat yang disebut dengan istilah dialektika. Dalam tradisi dialektika, apabila berfikir, mesti ada dua pihak. Satu mengemukakan idea dan lagi satu membuktikan bahawa idea itu salah atau keliru dan sebaliknya. Dalam dialektika, ada tesis dan antitesis. Pertentangan antara kedua-duanya dipercayai dan menghasilkan sintesis. Pertarungan antara dua ini dipercayai akan menerbitkan sintesis, iaitu gabungan antara tesis dan sintesis, melahirkan idea baru yang lebih baik. Jangkaan ini jarang sekali berlaku. Pendapatan dan konflik membuat pihak-pihak yang terlibat lebih berdegil dengan idea sendiri. Okay. Berdasarkan falsafah ini, mereka percaya dengan membuktikan sesuatu itu salah. Mereka dapat menemui apa yang benar. Hujah-hujah dalam perdebatan adalah usaha membuktikan pihak yang satu lagi salah demi mencari pihak yang benar. Dalam kehidupan, kita biasa berjumpa dengan keadaan di mana kedua-dua pihak adalah salah ataupun kedua-dua pihak adalah benar. Okay. Contohnya, setiap sekolah mempunyai pasukan bahas ataupun debat dan mereka menganjurkan pelbagai peraduan bahas. Okay. Di negara ini, peraduan bahas diadakan sehingga ke peringkat universiti dan antarabangsa. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia umpamanya menubuhkan suatu jabatan khas bagi melatih pasukan bahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagi tindakan kumpulan yang dipengaruhi falsafah, logik membolehkan seseorang membuat usul atau dakwaan atau cadangan serta hujah perbincangan munasabah mengikut kaedah yang betul. Logik dalam hujah ialah untuk menentukan benar atau tidak benar sesuatu proposisi yang bukan bergantung kepada perasaan atau kepercayaan seseorang. Tokoh-tokoh falsafah Islam menyiasat dahulu kriteria normatif untuk kesimpulan dan demonstrasi yang sah sebelum menilai hujah dari sudut kesahihan, kebenaran dan kebenasan. Seterusnya, isu semasa. Okay. Seseorang individu boleh menemui hakikat segala-galanya dan membezakan kebenaran daripada kepalsuan tanpa keraguan. Dapat menjangkau daerah abstrak dan banyak menggunakan mental dalam menyelesaikan sesuatu. Dalam penaklukan, manusia menggunakan rasional bagi sesuatu perkara, kejadian dan tindakan. Walaupun akal fikiran manusia terbatas, berdasarkan pertimbangan logik, seseorang itu bertindak dengan alasan yang boleh diterima dan tidaklah bertindak sesuka hati. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, bagi cadangan penyelesaian isu,
Falsafah pendidikan kebangsaan ini mengambil inspirasi daripada proses pembangunan bangsa dan negara yang agak panjang. Apa yang digariskan dalam falsafah ini juga amat berkait rapat dengan perkembangan dunia Islam dan pembangunan negara Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan menggariskan segala istilah, pemikiran dan prinsip berkaitan dengan bidang pendidikan di negara kita. Dengan kata lain, ia menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang kekal, jelas dan logik. Dalam konteks negara kita, insan seutuhnya yang ingin dibina, dibangunkan serta dilahirkan, seterusnya menzahirkan dirinya sebagai insan seimbang dari segala aspek hidup dan kehidupannya merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani dan inteleknya. Hal ini hanya mungkin terjadi dan terlaksana sekiranya ia dapat menghayati serta mengamalkan konsep falsafah pendidikan kebangsaan. Hasil yang terzahir nanti ialah insan yang seimbang, yang berkeupayaan mensejahterakan dirinya, keluarga, masyarakat serta umat seluruhnya. Dengan itu, tujuan dan matlamat pendidikan adalah bagi melahirkan insan sempurna. Justru itu, proses pendidikan amatlah penting dalam kehidupan ini agar dapat merealisasikan apa yang termaktub dalam Al-Quran. Oleh yang demikian, perbincangan di dalam penulisan ini akan memfokuskan tentang falsafah pendidikan kebangsaan dari sudut permulaan, pembinaannya serta kandungannya yang menekankan aspek pembangunan insan itu sendiri.